pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berkongsi dari Alkitab buku Yohanes bab 6 ayat-ayat 1 hingga 15 mengenai mukjizat 5 roti bali dan 2 ekor ikan. Memang ramai orang sudah membaca mukjizat ini di dalam Alkitab. Penulis Yohanes menulis buku Injil ini selepas Yesus meninggal dunia lebih kurang 50 tahun kemudian. Mukjizat ini dicatat di kesemua 4 buku Injil Alkitab, iaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tetapi hanya di buku Yohanes, nama Filipus dan Andreas disebutkan. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran daripada waktak-waktak yang disebut di dalam mukjizat ini. Adalah tercatat bahawa pada masa berlakunya mukjizat ini, Yesus berasa letih, lapar dan memerlukan masa untuk rehat buat seketika. Tetapi Yesus masih berbelas kasihan terhadap orang ramai yang datang untuk mendengar firman Tuhan daripada Yesus. Di dalam Lukas bab 9 ayat 11 dan 13 menyatakan bahawa Yesus menunjukkan belas kasihan terhadap mereka dari segi keperluan rohani, di mana Yesus menceritakan mengenai pemerintahan Allah. Yang kedua, dari segi keperluan fizikal, Yesus menyembuhkan mereka yang datang dengan pelbagai penyakit dan juga memberikan mereka makanan. Pengajaran yang pertama yang kita dapat pelajari daripada Yesus ialah kita harus juga menunjukkan belas kasihan dan prihatin dengan bantuan praktikal kepada mereka yang memerlukan. Pengajaran yang kedua ialah kita harus sudi mengorbankan masa kita, keselesaan kita dan usaha kita untuk membuat kerja-kerja amal kepada orang ramai seperti yang dinyatakan di buku Galatia bab 6 ayat 9 hingga 10. Oleh itu, janganlah kita jemu melakukan perkara-perkara baik. Jika kita tidak berhenti-henti berbuat demikian, kelak kita akan menuai hasilnya. Oleh itu, selama kita berpeluang, kita patut berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seimam. Di dalam buku Yohanes bab 6 ayat 5, hari sudah berhampiran gelap. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita boleh membeli makanan yang cukup untuk semua orang ini?" Mengapakah Yesus bertanya Filipus dan tidak bertanya kepada pengikut-pengikut yang lain? Ini adalah sebabnya. Filipus berasal dari kota Bethsaida dan di sinilah mukjizat berlaku, seperti yang dicatat dalam Lukas 9 ayat 10. Sepatutnya Filipus harus tahu di mana boleh mendapatkan makanan, kerana ini adalah tempat asal tinggalnya. Filipus tidak memikirkan di mana boleh memperoleh makanan dan sebaliknya dia merasai kemustahilan dan masalah-masalah dari beberapa faktor. Pertama, Filipus ternampak orang terlalu ramai, sebanyak 5,000 orang. Ini adalah perkara yang susah untuk membeli makanan untuk mengisi perut bagi mereka yang seramai itu. Yang kedua, Filipus terfikir masalah wang. Untuk membeli makanan untuk 5,000 orang memerlukan banyak duit. 8 bulan gaji orang atau 2/3
gaji tahunan seseorang pun tak cukupnya untuk membeli makanan 5,000 orang. Jika termampu, seseorang hanya dapat sebahagian kecil makanan sahaja. Seandainya kamu adalah Filipus, apakah jawapan kamu? Jika persoalan Yesus dihulurkan kepada kamu, di manakah kita boleh membeli makanan yang secukup untuk semua orang ini? Saya rasa kebanyakannya kita akan menjawab, saya tak tahu. Inilah jawapan yang paling senang. Apabila kita jawab saya tak tahu, kita tidak perlu menyelesaikan masalah ini. Kita juga tidak perlu bertanggungjawab terhadap masalah itu lagi. Kerana ini bukanlah masalah kita. Kita juga tidak lagi menghadapi kesusahan untuk mencari kedai dan mencari makanan untuk 5,000 orang ini. Sebenarnya, Yesus ingin menguji Filipus seperti yang dicatat di Yohanes bab 6 ayat 6. Yesus mengetahui apa yang akan dilakukannya, tetapi dia berkata demikian kerana dia hendak menguji Filipus. Yesus ingin menguji sejauh mana Filipus mengenal Yesus. Filipus sudah menjadi pengikut dan murid Yesus sekian lama. Dan Filipus harus tahu bahawa Yesuslah anak Tuhan. Dan Yesus telah pun melakukan banyak mujizat sebelum ini. Yang kedua, Yesus juga ingin menguji sejauh mana Filipus percaya Tuhan boleh melakukannya dalam situasi yang memerlukan. Yesus ingin menguji Filipus sejauh mana Filipus ada iman pada Yesus. Kita juga harus bertanya persoalan ini. Berapakah banyaknya saya mengenal Yesus Kristus? Adakah Yesus seorang yang baik hati sahaja? Bolehkah saya percaya bahawa Yesus adalah juru selamat dunia ini dan hanya Yesus sahaja yang boleh menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita? Adakah saya mempunyai iman yang cukup untuk percaya pada Yesus di dalam mana-mana jua situasi? Selepas mujizat memberikan makanan kepada 5,000 orang, Filipus sedar bahawa suatu perkara yang penting. Kesedarannya ialah adanya perkara yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Tidak ada apa-apa yang mustahil kepada Tuhan. Tuhan boleh melakukan sebarang perkara. Manusia tidak ketahui semua perkara, tetapi Tuhan mengetahui semua perkara walaupun ia belum berlaku. Pelajaran yang kita dapat belajari dari watak Filipus adalah seperti berikut. Pelajaran pertama, percaya bahawa Yesus menanggung beban kita dan memberikan kita kurnia dan kekuatan pada masa yang mencabar. Pelajaran yang kedua, Yesus inginkan kita mempunyai iman dan kepercayaan kepada nama-Nya. Sekarang marilah kita lihat watak yang kedua, iaitu Andreas. Siapakah dia Andreas? Andreas ialah saudara Simon Petrus. Dia membawa budak lelaki yang mempunyai 5 ketul roti bali dan 2 ekor ikan kepada Yesus. Mengapakah Andreas lah yang membawa budak lelaki ini kepada Yesus? Mungkin kita tertanya-tanya. Andreas juga adalah salah satu orang daripada pengikut Yohanes Pembaptis. Pada masa itu, dia terdengar bahawa Yesus adalah Mesias dari pengumuman Yohanes Pembaptis. Mari kita baca
buku Yohanes bab 1 ayat 35 hingga ayat 41. Keesokan harinya, Yohanes di tempat itu lagi dengan 2 orang pengikutnya. Ketika dia nampak Yesus lalu di situ, dia berkata, "Lihatlah anak tumpah Allah." Kedua-dua orang pengikut itu mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus. Yesus berpaling dan nampak mereka sedang mengikut. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Rabi." Di manakah Rabi tinggal? Dalam bahasa Ibrani, Rabi bermakna guru. "Marilah lihat," kata Yesus. Masa itu kira-kira pukul 4 petang. Mereka pun mengikut dia dan melihat tempat Yesus tinggal. Lalu mereka tinggal bersama-sama dia pada hari itu. Seorang daripada 2 orang yang mendengar kata-kata Yohanes lalu pergi mengikut Yesus ialah Andreas. Dia adalah saudara Simon Petrus. Dengan segera, Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami sudah berjumpa dengan Mesias." Mesias sama dengan Kristus. Jadi dari petikan yang kita baca tadi, Andreas adalah orang yang pertama yang mengenal Yesus itu sebagai Mesias. Dan dialah orang yang membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Andreas betul-betul mengenal Yesus Tuhan. Dia yakin siapa dia Yesus. Dan dia mengenal adalah betul-betulnya untuk membawa orang kepada Yesus. Jadi di sini kita dapat mempelajari 2 pelajaran daripada Andreas. Pelajaran pertama, kita haruslah cuba sedaya upaya untuk membawa orang kepada Yesus seperti Andreas. Yang kedua, kita harus menjadi seperti Andreas, harus lebih mengenal Yesus dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Yesus. Sekarang marilah kita lihat watak yang seterusnya, iaitu seorang budak lelaki kecil. Dia hanya seorang budak lelaki yang kecil, tetapi dia mempunyai hati yang besar dan mulia. Budak lelaki kecil itu sudi menyembahkan makanannya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang pemurah hati untuk berkongsi dan menunjukkan prihatin terhadap keperluan orang lain. Jadi kita harus belajar daripada budak ini yang tidak mementingkan diri sendiri dan mempunyai sifat yang mulia seperti di Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam renungan Yohanes bab 6 ayat 10 hingga 13, Yesus telah melakukan mukjizat untuk memberi makanan kepada 5,000 orang dengan menggunakan objek yang biasa, iaitu 5 ketul roti bali dan 2 ekor ikan. Inilah makanan yang biasa sahaja. Jadi di sini pelajaran yang kita dapat pelajari adalah berikut. Pelajaran pertama, apabila kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kita harus menunaikannya. Yang kedua, kita harus percaya pada firman Tuhan di dalam Alkitab seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul-Rasul bab 20 ayat 35, iaitu lebihlah berbahagia memberi daripada menerima. Cuba renungkan budak lelaki. Dia dapat menyaksikan mukjizat ini. Dia sendiri terlibat dalam mukjizat ini. Mukjizat ini akan meninggalkan satu kesan yang kuat di dalam kehidupannya. Saya percaya kehidupannya akan berubah
dan dia akan menjadi pengikut Yesus yang setia nanti. Selepas Yesus melakukan mukjizat menggunakan 5 ketul roti bali dan 2 ekor ikan, apakah reaksi orang ramai? Dalam buku Yohanes bab 6 ayat 14 dinyatakan, apabila orang ramai melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata, sesungguhnya dia Nabi yang terharapkan datang ke dunia. Jadi, saya berharap pada hari ini, daripada watak-watak Yesus, Filipus, Andreas dan budak lelaki kecil ini, kita dapat belajar pelajaran-pelajaran yang boleh menjadi tumpah dan arah kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa, kami bersyukur kerana Tuhan kasihi kami. Dan kami percaya bahawa Tuhan akan menyediakan segala keperluan harian kami. Bantulah kami untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan di dalam segala-gala situasi. Semoga Roh Kudus Tuhan akan bersama kami sekalian dan akan mengiringi kami, mengajar kami supaya kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang akan membawa kemuliaan dan penghormatan kepada nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.